Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah serta menganugerahkan ke atas kita semua kurniaan nikmat yang sangat besar, iaitu di antaranya nikmat taufik, hidayah dan inayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kurniakan ke atas diri kita semua kurniaan nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini dapatlah sekali lagi kita bersama-sama mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimah Zahra. Setelah 2 malam kita tidak dapat bersama, jadi Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama sekali lagi bagi mengikuti sambungan pengajian Kitab Adab Perempuan. Sambungan pengajian Kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Baik, bagi mereka yang memiliki kitab, kita akan terus sambung pengajian kitab kita ini pada muka surat 101. Muka surat 101 pada membicarakan tentang adab berkata-kata. Okey, adab berkata-kata, iaitu nombor yang 16. Yang ke-16, adab yang berkata-kata, nombor 16, muka surat 101. Baik, kita sambung. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-16, tiada halal ia perempuan memindahkan barang yang didengarnya atau yang didapati daripada fikirannya daripada perkara-perkara berkenaan dengan hak-hak orang lain, apatah lagi barang yang agak-agak sahaja. Okey, itu yang ke-16. Di antara adab berkata-kata yang seterusnya, kata pengarang kitab ni, tiada halal dengan maksud haram. Tiada halal maksudnya haram. Haram ia perempuan memindahkan barang, yakni memindahkan perkataan. Yang pertama, haram bagi orang perempuan yang memindahkan
barang yakni memindahkan perkataan yang didengarnya. Ini di antara salah satu daripada larangan yang perlu ditinggalkan oleh orang perempuan adalah mereka menjadi orang yang suka mengadu domba. Tu kan orang yang mengadu domba ni ataupun an-namimah ni adalah orang yang suka memindahkan perkataan orang kepada orang lain. Daripada satu kumpulan kepada kumpulan yang lain, sehingga apabila dia memindahkan perkataan ataupun membawa berita, membawa cerita, sehingga menyebabkan berlakunya pertelingkahan ataupun menyebabkan berlakunya permusuhan. Kerana itu perkara tersebut termasuk dalam perbuatan yang haram. An-namim, seperti mana yang telah kita nyatakan dalam kuliah yang terdahulu, di antara orang yang ditegah masuk ke dalam syurga, iaitu di antaranya orang yang suka menebarkan fitnah. Ini orang yang suka membawa-bawa cerita, orang yang suka menyampaikan berita daripada satu mulut kepada mulut yang lain. Okey, jadi tiada halal, yakni haram ia perempuan memindahkan barang yang didengarnya, yakni perkataan yang didengarnya. Jangan jadi orang yang suka busybody. Duduk di sini dengar, oh cerita best ni, kemudian bawa pula pergi tempat lain cerita, oh tadi aku dengar orang ni kata gini dan sebagainya. Nanti duduk sini dengar je. Waktu dia duduk, dia tak cakap apa-apa, dia sekadar menjadi pendengar. Apabila dia rasa benda ataupun perkara yang didengar tu merupakan satu berita yang agak panas, yang boleh disebar-sebarkan, maka dia pun cepat-cepat pergi tanya bawa cerita di sini, pergi jumpa dengan orang lain, sehingga jadilah permusuhan, menyebabkan orang ni jadi musuh dengan orang ni, yang orang ni jadi musuh dengan orang ni. Jangan buat macam tu. Ia termasuk dalam perbuatan yang haram. Sebab tu salah satu daripada adab seorang isteri yang patut ia tunaikan terhadap suaminya adalah jangan ia memperbanyakkan berkunjung ke rumah jiran-jiran sekampungnya. Ni di antara larangan, perkara yang perlu ditinggalkan oleh isteri, iaitu mereka yang suka berjalan-jalan daripada satu rumah kepada satu rumah, daripada satu rumah kepada satu rumah. Kenapa dilarang? Kerana kebanyakan perempuan apabila mereka ni bertemu di antara satu sama lain, mereka suka bercerita. Dan terkadang cerita yang mereka bawa tu melibatkan cerita tentang keaiban orang lain, mengumpat tentang orang lain, menghina tentang orang lain. Kerana itu orang perempuan dilarang untuk mereka ni memperbanyakkan perkumpulan bersama-sama dengan perempuan, melainkan perkumpulan tersebut adanya perkara-perkara yang bermanfaat. Seumpama apa contoh? Menuntut ilmu, mengaji Al-Quran, berzikir dan sebagainya, yang itu diharuskan. Tetapi sekadar kalau nak pergi rumah kawan bercerita, pergi rumah ni pula bercerita, itu tak digalakkan, bahkan dilarang. Seperti mana kita pernah dengar kebiasaannya, orang kata ahli mesyuarat tingkap sudah sampai. Maksudnya apa? Orang yang suka bercerita di antara satu orang kepada satu orang yang lain. Ini perbuatan yang ditegah. Okey, jadi tiada halal ia perempuan memindahkan barang yang didengarnya, ini perkataan yang didengarnya, atau haram juga dia memindahkan perkataan. Ataupun dia menebarkan perkataan yang didapati daripada fikirannya, daripada perkara-perkara yang berkenaan dengan hak-hak orang lain. Yang ini suatu perkara yang dia dapat hanya pada sengkaan akalnya saja. Perkara yang disengka-sengka saja. Okey. Kemudian perkara yang disengka-sengka itu termasuk perkara yang berkaitan tentang hak-hak orang lain. Yang ini berkaitan tentang keaiban orang ke, ataupun kekurangan orang lain ke, maka apabila ada dalam fikirannya itu suatu perkara yang dia memikirkan tentang hak orang lain, maka yang ni dia tidak boleh khabarkan kepada orang. Kalau perkara itu termasuk dalam perkara yang buruk, maka dia tidak boleh mengkhabarkan kepada orang lain. Apatah lagi barang ataupun perkara yang ada dalam fikirannya itu, ataupun perkara yang didengarnya itu termasuk dalam perkara yang agak-agak saja. Bukan betul sungguh, agak-agak saja, sengkaan saja. Ni jangan kita sebarkan. Kalau orang main, kalau kita lihatlah
Contohnya di waktu kita sekarang ni, kita ada teknologi WhatsApp dan sebagainya. Ada setengah daripada orang tabiat dia suka menyebarkan berita. Bila masuk je satu yang dapat kepada dia, kemudian dia pun sebar kepada grup lain. Nanti dia tulis di atas tu dia tulis bagai-bagai ceritalah, umpama contoh cerita gini. Nanti sampai di bawah tu tulis ambil daripada grup sebelah. Maknanya apa? Hanya sangkaan saja. Dia tak tahu lagi tu benda tu betul ke, benda tu salah ke, benda tu sahih ke, benda tu boleh sebar ataupun tidak ke, dia tak tahu. Sebab tu dia letakkan bawah tu daripada grup sebelah. Nanti yang ni pula daripada grup sebelah, daripada grup sebelah, daripada grup sebelah. Ini satu perbuatan yang tidak elok. Perbuatan yang tidak bagus. Kenapa? Kita tidak mengetahui perkara itu dengan sebenarnya, melainkan kita meletakkan prasangka ataupun sangkaan ataupun sekadar agak-agak aja. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kerana tu sangkaan buruk tu, kita bersangka buruk kepada orang lain, termasuk dalam perkara yang ditegah dalam agama kita. Sehingga dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat menegah supaya jangan ada di kalangan selama kita ni bersama dengan saudara kita ada sifat sangka buruk. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga ada menyebut tentang keburukan orang yang suka yakni meletakkan sangkaan buruk kepada sahabatnya ataupun saudara-saudaranya ataupun rakan-rakannya. Dia panggil suuzon, sangka buruk. Jadi kita ni dikehendaki supaya apa? Husnuzon, sentiasa ada sangkaan baik. Dalam fikiran kita ni mesti kena sentiasa mendahulukan sangkaan baik. Kerana sangkaan buruk itu kebanyakan daripadanya adalah perkara dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan berprasangka, yakni prasangka yang buruk. Kenapa? Kerana sesungguhnya sebahagian daripada tindakan prasangka yang buruk itu adalah dosa. Kerana apabila kita hanya banyak menyampaikan sesuatu hanya dengan sangkaan saja ataupun dengan perkara yang tak nyata, maka kebanyakan daripada sangkaan kita itu termasuk dalam perkara yang berdosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini juga menyatakan wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Mana kita tak disuruh untuk mencari kesalahan orang lain, melainkan apabila kesalahan itu nyata depan mata kita, barulah kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran mengikut kadar yang kita mampu lakukan. Siapa yang mampu untuk menghalang kemungkaran yang ada di depan matanya dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dia cegah. Kalau dia tak mampu, dia sekadar mampu untuk mencegah dengan lisannya, maka dia cegah dengan lisannya. Barang siapa yang tak mampu mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan lisannya, maka sekurang-kurang tegahan itu ada dalam hatinya itu rasa benci kepada kemaksiatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Adapun kalau kita sengaja mencari-cari kesalahan orang lain, maka perkara itu termasuk dalam perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Nabi SAW menyatakan iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini di antara pesanan-pesanan Rasulullah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana caranya kita nak bermuamalat bersama dengan saudara-saudara kita, terutama di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyatakan dalam hadis yang kita baca tadi, yang pertama, jauhilah kamu daripada prasangka buruk. Ini sangkaan buruk kita kepada saudara kita. Kebanyakan daripada kita bila lihat je, kau tengok tu,
Tak ada lain lah tu. Dia nak buat kerja ni lah, nak buat benda tu lah ni. Ini bukannya orang baik ni. Jangan ikut dan sebagainya. Tu kebanyakan prasangka kita tanpa kita mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi Nabi kata jauhilah prasangka buruk. Kenapa? Kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Kerana sangkaan buruk yang ada pada diri kita itu termasuk dalam perkataan dusta yang paling jahat sekali. Kemudian Nabi SAW, janganlah kalian ni saling mendiamkan. Yakni janganlah kalian saling tidak menegur antara satu sama lain. Janganlah kita ni sering-sering bermusuhan sehingga menyebabkan kita tak bercakap, tidak berhubung, tidak mengambil tahu tentang saudara kita. Mana Nabi kata jangan kita saling mendiamkan, yakni jangan saling memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian Nabi SAW menyatakan wala tajassasu, yakni janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kita memang sengaja nak cari salah orang. Tu jangan. Jangan kita nak membongkar aib orang. Jangan kita nak menyebarkan keburukan orang. Jangan kita sengaja untuk mencari kesalahan lain. Adapun kalau kita nak cari kekurangan orang bertujuan untuk kita membantu, itu dibenarkan. Seperti mana kita lihat Sayyidina Umar ibn Khattab yang mengambil contoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab ini ketika dia menjadi khalifah, yakni menjadi Amirul Mukminin, dialah di antara Amirul Mukminin yang pertama mengadakan rondaan pada malam hari. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelidik, untuk melihat dan mencari siapakah di kalangan rakyatnya itu yang masih hidup dalam keadaan susah. Sehingga apabila kalau dia jalan pada malam hari tu lihat ada rumah yang tidak cukup makanan ataupun tidak cukup bekalan dan sebagainya, maka Sayyidina Umar sendiri yang akan menuju kepada Baitul Mal, dia sendiri yang akan mengangkat gandum, akan mengambil roti untuk diletakkan di hadapan rumah orang yang memerlukan. Bukan dia mencari keburukan orang ataupun mencari kelemahan orang, kekurangan orang tujuan untuk menghina ataupun nak merendah-rendahkan dia. Tu tak boleh. Adapun kalau memang kita nak bantu, yang tu kita boleh carilah kesusahan dan kekurangan orang lain. Okey, selain daripada tak diperbenarkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan wala tahasadu, jangan kamu saling dengki mendengki di antara saudara kamu. Okey, ataupun wala tadabaru, jangan saling membelakangi, yakni jangan saling tidak mempedulikan di antara saudara kamu. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling membenci di antara satu sama lain. Ni mana janganlah kita ni ada perasaan tak suka, perasaan meluat, perasaan menyampah, perasaan benci. Ni kan biasa berlaku. Bila kita duduk dalam kumpulan kita ni, nanti ada orang yang kita tak berapa nak suka tu, dia mari je kita pembangun, tarik muka, bangun tinggal dan sebagainya. Nabi kata janganlah kita saling membenci di antara satu sama lain, terutama kita sesama orang yang beriman, kita sesama Islam ni lagilah dituntut supaya kita memperkuatkan hubungan di antara satu sama lain. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nabi kata sesungguhnya orang yang beriman itu merupakan saudara, maka jika ada di kalangan kamu saudara-saudara kamu ni yang saling bertelingkah, fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu ni menjadi orang yang memperbaikkan hubungan di antara orang yang saling bermusuhan. Bukanlah kita ni menjadi penambah apa kita kata ni, sebagai penambah cerita-cerita ataupun semakin menambah panasnya perseteruan di antara saudara-saudara kita tu. Jangan. Melainkan kita dituntut supaya apa? Menjadi orang yang saling berusaha untuk memperbaikkan hubungan di antara saudara yang saling bermusuhan di antara satu sama lain. Kemudian Nabi SAW menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kamu tu jadilah kalian tu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi Nabi perintah
Supaya apa? Supaya kita ni dengan orang-orang yang beriman menjadi orang yang saling bersaudara. Bila kata bersaudara ni, mana saling mengambil berat, saling mengambil tahu, ada sifat prihatin, ada sifat bantu-membantu, ada sifat saling tegur-menegur untuk kebaikan. Ini dipanggil bersaudara. Jangan kita bermusuhan, jangan kita caci maki, jangan kita mengumpat, jangan kita bersangka buruk. Maka itu perkara yang apabila kita lakukan boleh menyebabkan hubungan yang baik menjadi terlerai. Kerana itu ada para hukama, ini orang yang cerdik pandai di kalangan ulama, mereka menyatakan orang yang paling lemah siapa dia? Adalah mereka yang sukar untuk mendapatkan teman. Susah nak dapatkan kawan. Susah nak dapatkan sahabat. Susah nak dapatkan orang yang bersama dengan dia. Ini orang yang lemah. Tetapi ada orang yang terlebih lemah lagi daripada golongan yang lemah tadi. Siapa dia? Orang yang sudah memiliki sahabat, orang yang sudah memiliki saudara, orang yang sudah memiliki teman, kemudian ditinggalkan. Kenapa? Kerana buruknya kelakuan dia. Kerana buruknya kelakuan dia tu menyebabkan dia ditinggalkan oleh teman-teman. Inilah orang yang paling lemah. Orang yang paling dakwah sekali inilah siapa? Mereka yang apabila ada saudara, ada teman, ada sahabat, kemudian ditinggalkan. Kenapa? Kerana buruknya kelakuan dan perangai yang ada pada diri dia. Okey, sebab tu kita kena hati-hati. Baik. Jadi dia kata tiada halal ia memindahkan barang yang didengarnya ataupun yang didapati daripada fikirannya daripada perkara-perkara yang berkenaan dengan hak-hak orang lain. Kita kena boleh merahsiakanlah kekurangan orang lain, kelemahan orang lain tu. Kalau kita memang nampak ataupun kita memang dengar, kalau kita mampu untuk tegur, kita tegur. Kalau kita mampu untuk memperbetulkan, maka kita perbetulkan. Jangan kita sebar-sebarkan, jangan kita buka keaiban dia sebelum kita memberikan nasihat dan teguran. Tetapi kalau memang kita dah berikan nasihat, kita dah berikan teguran, kita dah bagi tahu dia bahawa itu termasuk dalam perkara yang salah, maksiat dan sebagainya, dia tak dengar dan dia tak terima, bahkan dia pula mengancam kita, dia pula mengata kepada kita, maka kita diperbolehkan untuk memperingatkan kepada orang lain tentang apa? Tentang bahayanya kelakuan fasik dia ni. Supaya apa? Supaya orang lain tidak menturuti akan kelakuan dia. Sebagai tanbih, sebagai penjagaan kepada orang lain supaya jangan terikut-ikut dengan kelakuan dia. Namun dalam masa yang sama, walaupun kita memberi peringatan kepada orang lain supaya jangan mendekati dia, janganlah kita lupa untuk terus mendoakan diri dia agar mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ini, yang sempurna keimanannya adalah mereka yang lisannya itu sentiasa dibasahi dengan mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Apabila mereka berada di hadapan orang ramai, bila mereka di hadapan khalayak manusia, maka lisannya itu tidak berhenti mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bila depan orang ramai, maka dia pun memberitahu tentang ingatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, buatlah perkara-perkara yang baik. Bila di hadapan orang ramai, itulah lisannya sentiasa mengingatkan orang supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bersendirian, apa yang selalu diungkapkan di lisannya? Dia sentiasa menyebut nama-nama hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersendirian, dia mendoakan, ya Allah, si Fulanah binti si Fulan ni masih lagi tak menutup aurat, maka engkau bukakanlah hatinya, berikanlah hidayah kepadanya supaya dia nak menunaikan solat, nak menutup aurat. Kalau dia ni belum lagi nak menunaikan solat, maka doakan, ya Allah, engkau bukakanlah hati dia ni supaya menunaikan solat, supaya dia taat, supaya dia mengaji dan sebagainya. Tu kita orang yang beriman, itulah kaedahnya kita memperbanyakkan mendoakan orang lain supaya mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka yang mendoakan saudaranya di belakangnya secara rahsia, maka doanya itu akan diaminkan oleh malaikat, maka malaikat juga akan mendoakan perkara yang sama yang kita mintakan kepada saudara kita. Kalau kita mintakan saudara kita supaya menjadi orang yang baik, supaya mendapat petunjuk, supaya mendapatkan hidayah, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka malaikat pun menyatakan bagi kamu apa yang kamu doakan untuk saudara kamu. Kita nampak saudara kita susah,
hidupnya miskin dan sebagainya, kita mendoakan, ya Allah permudahkanlah urusan hidupnya, maka malaikat kata, bagimu seperti mana engkau memohonkan kepada saudaramu. Bila kita mendoakan orang lain, maka malaikat pun akan mendoakan untuk kita seperti mana kita mendoakan orang lain. Okey. Jadi kita kena jagalah ni. Adab kita bermuamalat, adab kita berkata-kata, adab kita berbicara dengan orang kena jaga. Jangan sampai kita menyebar-nyebarkan perkara yang buruk yang ada pada saudara kita. Itu yang ke-16. Yang ke-17, 17 dia kata, janganlah mengasarkan seseorang dengan perkataan yang menghinakan seperti katanya. Bila kita berkata-kata dengan seseorang, apabila kita ada perbualan ataupun perbicaraan ataupun perbincangan di antara kita dan juga sahabat kita ataupun siapa jua, maka janganlah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Perkataan yang kasar kepada siapa? Kepada orang yang melawan cakap kita, yakni orang yang bersama dengan kita. Seperti perkataan-perkataan yang menghinakan. Seperti apa katanya? Seperti dia kata, perkataan awak itu dusta. Depan-depan kita kata. Ni kira molek juga ni. Dia kata perkataan awak itu dusta ni termasuk dalam susunan ayat yang molek lah. Ataupun kita kata nak kasar sikit dah. Minta maaf, umpama kata, bohongmu. Kau cakap bohong, kau tak betul, kau penipu. Depan dia. Ni jangan. Tu mana perkataan yang menghinakan orang yang berada dengan kita. Apatah lagi kita cakap depan ramai orang. Kita dengar dulu apa yang dia kata. Jangan kita potong dengan mencelah keadaan seumpama tu. Ataupun kita kata tiada demikian, itu perkataan yang telah lalu. Atau lain-lain lagi daripada perkataan-perkataan yang kasar. Atau kata bukan macam tu. Orang tengah cakap, kita kata, bukan macam tu. Ataupun kita kata, alah apa yang kau bawa ni ataupun apa yang kau cerita ni benda lama dah. Tak payah nak cakap lah. Mana jangan cakap macam tu. Ataupun lain-lain lagi daripada perkataan-perkataan yang kasar. Jangan kita maki dia, jangan kita menggelarkan dia dengan gelaran-gelaran yang tidak elok, ataupun apa-apa jugalah perkataan yang kalau kita sendiri dengar kita tak suka. Mana perkataan tu kita jangan cakap kepada orang lain. Tu kena jaga baik-baik. Okey. Apabila ia perempuan hendak membangkang, yakni hendak membantah atau memecat ataupun nak membuang perkataan seseorang, maka hendaklah ia berfikir dan beradab dengan berkata kepadanya, barangkali begini atau saya sangka begini. Andai kata kalau memang kita berbicara dengan sahabat kita ataupun siapa juga yang mana kita dapati perkataannya itu tidak membetuli ataupun dia menyatakan sesuatu yang faktanya itu tidak benar. Okey, maka bila kita nak bantah, kita nak bangkang ataupun kita nak potong, kita tak nak dia meneruskan lagi perkataan dia tu, maka hendaklah kita ni dengan cara yang beradab. Fikir dulu, jangan kita terus potong macam tu je. Kita fikir dulu, kemudian katalah dengan perkataan yang beradab supaya jangan sampai kita mengaibkan dia dan menimbulkan rasa tidak senang dalam hatinya. Kenapa? Kerana kita memotong perbicaraan dia. Dia bagi contoh tu. Umpama contoh macam mana? Kita kata barangkali begini keadaan dia ni, ataupun saya sangka ataupun pada pendapat saya begini sebenarnya ni. Jadi apa yang awak kata ni tak betul ni. Ni ada kesilapan ni. Kenapa? Kerana seperti apa yang saya tahu, perkara yang sebenarnya macam ni. Mana kita cakap dengan bahasa yang baik, dengan penuh adab. Jangan kita kata, tak betul tu. Apa cakap macam tu? Salah tu. Pelawak, penipu, pembohong, masuk neraka kau. Jangan. Siapa macam tu sekali jangan. Makna kita menggunakan kaedah yang baik. Apatah lagi kalau yang kita nak potong cakap tu orang yang lebih tua daripada kita ataupun orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan. Tu lagilah kita kena jaga akhlak kita. Jangan kita cakap asal sedap lisan kita je. Jangan. Kena lihat suasana dan keadaan tu. Okey.
Mana katakanlah dengan perkataan yang baik. Ataupun biarlah dia kata sampai habis, kita catat dulu apa perkataan-perkataan yang dok kena tu. Nanti barulah setelah dia selesai tu, kita berkata saya minta izin untuk mencelah sedikit apa yang telah awak perkatakan tadi tu. Saya rasa ada beberapa perkara yang tak menepati fakta. Umpama contoh. Kenapa? Kerana yang sebetulnya macam ni. Mana cakap dengan lembut. Kita beri peluang diterangkan. InsyaAllah orang tu akan menerima apa yang kita katakan. Okey, baik. Yang ke-19, apabila didustakan oleh seseorang akan perkataan kamu, apabila ada orang pula yang tak setuju dengan perkataan kita. Kita telah bercakap, bukan kita saja yang tak setuju dengan perkataan orang lain. Kita kena ingat tu, bahawa orang lain pun mungkin tak setuju dengan perkataan kita. Apabila didustakan, ini tak terima, orang tak terima oleh seseorang akan perkataan kamu, maka janganlah kamu gembira. Ni mudah-mudahannya perkataan di sini ni, maka janganlah kamu gembira. Maksudnya apa? Maka janganlah kamu rasa tidak gembira. Maksud jangan kamu rasa marah ataupun kamu tak suka bila ada orang lain tu mencelah perkataan kamu, ataupun orang yang tak terima perkataan dan pendapat kamu, maka dia kata janganlah kamu rasa marah. Janganlah kamu rasa tak gembira ataupun tak suka. Tetapi jawab olehmu dengan lemah lembut dan penuh kasih. Tapi jawablah dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut, dengan kesopanan, dengan adab yang boleh diterima, dan berilah akan dalil-dalil kebenaran perkataan kamu itu dengan tiada marah. Kalau orang potong perkataan kita, dia tak setuju dengan pendapat kita, jangan marah. Kemudian kalau memang kita ada dalil dan hujah serta fakta yang betul, maka khabarkanlah dengan keadaan yang tidak menimbulkan kemarahan dan juga menimbulkan perbalahan yang semakin besar. Maka kita hanya menyatakan kebenaran dengan bukti, fakta dan dalil yang kita ada. Kalau siapa-siapa masih ingat lagi kuliah yang terdahulu kan, kita dah belajar dan kita telah diperingatkan bahawa setiap perkara yang benar ni, apabila kita tuturkan, dia tak berhajat kepada penegasan. Kenapa? Setiap perkara yang benar, kalau kita nyatakan dengan cara yang betul, insya-Allah kebenaran tu akan timbul. Kebenaran tu akan tertegak. Begitu juga dengan begini. Apabila ada orang yang tak mempedulikan ataupun orang yang tak terima pandangan kita, maka kita kena terangkan dengan cara yang lebih baik, dan juga kita datangkanlah bukti-bukti ataupun dalil-dalil serta hujah-hujah tanpa rasa marah. Okey, dan janganlah melawan akan seseorang, tu dengan buta tuli pada mencari kebenaran. Ni kena hati-hati. Kalau kita tidak memiliki hujah, kalau kita tak memiliki dalil ataupun kita tidak memiliki fakta, maka jangan kita berlawan dengan orang tu secara buta tuli. Nanti kita akan malu saja. Kalau memang kita tidak ada sesuatu yang boleh menguatkan perkataan kita, seumpama hujah dan dalil, maka jangan kita pergi berlawan ataupun berhujah ataupun berdebat dengan orang itu dengan keadaan buta tuli. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Tetapi apabila kita tidak memiliki persediaan, perkara yang benar itu akan nampak salah, perkara yang salah itu akan nampak betul. Kerana itu berhajat kepada dalil ataupun bukti yang kukuh serta fakta-fakta yang boleh membantu perkataan kita untuk menegakkan kebenaran. Okey, jadi dia kata jangan pergi buta tuli. Ni setengah daripada orang, kalau dia dah marah kepada orang lain, orang tak peduli ataupun orang tak terima perkataan dia, maka dia pun cepat-cepatlah tunjukkan kemarahan dia. Dia nak tunjukkan dia betul tu, terkadang sampai maki kepada orang lain, sampailah menimbulkan cacian-cacian, cela-mencela, rendah-merendah, gelar-menggela dan berbagai-bagai lagi lah perkara-perkara yang tidak elok. Okey,
Okey. Jadi apabila kita nak menegakkan kebenaran, apabila kita ada dalil, fakta dan sebagainya, memadalah dengan tu kita sampaikan kepada orang yang nak berlawan dengan kita. Okey. Maka sebab itulah dia kata, hendaklah kamu nyatakan dengan dalil-dalil yang terang jika kamu benar. Kalau kita memang benar, kita hanya perlu untuk menyampaikan kebenaran saja. Kita tak perlu nak bertegang urat sampai berlakunya pergaduhan, perbalahan, permusuhan dan sebagainya. Tak perlu. Memada dengan menyampaikan perkara yang benar tu disertakan dengan fakta dan dalil, cukuplah kita telah menunjukkan kebenaran. Adapun dia nak terima, tak terima, itu terserah kepada dia. Kerana apabila kita telah bentangkan dalil ataupun kita telah tunjukkan bukti-bukti daripada Al-Quran, hadis dan sebagainya, kita dah nyatakan, kalau dia tak terima, maka itu di sisi dia. Kenapa? Kerana kebaikan ni yang perlu ada pada diri seseorang apabila nak menerima kebaikan, yang pertama dia berhajat kepada petunjuk. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak beri petunjuk kepada dia, perkara yang sukar pun dia akan fahami. Kalau dia tu nak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang dengan dalil yang ringkas pun dia akan terima. Tu kalau Allah Taala nak beri petunjuk kepada dia. Tetapi kalau dia nak dipalingkan daripada petunjuk, bawa datang satu Quran pun dia tak akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama contohlah kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memeluk Islam, kebanyakan daripada mereka ini melihat kepada kelakuan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cakap apa-apa pun, dengan melihat bicara Rasulullah, dengan melihat akhlak Rasulullah, dengan melihat santunan Rasulullah, layanan Rasulullah, dengan sebab akhlak yang ada pada Rasulullah, mereka tertarik untuk memeluk Islam. Ini sahabat mana mereka mudah nak memeluk Islam bila semata-mata melihat kepada Rasulullah. Belum mendengar ayat Al-Quran lagi, belum mendengar hadis lagi. Dengan semata-mata melihat akhlak, mereka dah tertarik untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebahagian daripada umat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja dihiasi Rasulullah dengan akhlak yang baik, bahkan dizahirkan dengan Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun mereka tak terima, sehingga sampai kepada satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah itu mukjizat yang sangat hebat, pun masih lagi tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kurangnya? Hidayah tidak ada. Bila Allah Taala tak berkehendak memberi hamba-Nya itu akan kebaikan, maka Allah akan palingkan hamba itu daripada hidayah, daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita bimbang. Kita takut ni lah. Takutnya apa? Takutnya apabila kita ni kebenaran tu banyak depan mata kita, kebaikan tu banyak depan mata kita, tapi kita tak terdorong nak pergi kepada kebaikan tersebut. Kita tak terdorong nak melakukan kebaikan tersebut. Kerana apa? Kerana tidak ada hidayah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita. Okey. Jadi maknanya dituntutlah atas kita supaya apa? Apabila ada orang yang berlawan ataupun orang yang kita nak berhujah dengan dia, maka tak dapat tidak, kita perlu sediakan dalil-dalil ataupun hujah-hujah yang boleh menunjukkan tentang kebenaran diri kita. Tetapi memada dengan menyampaikan kepada dia, tak perlulah kita nak sampai kepada bermarah-marah sangat, sampai caci maki, sampai hina menghina, sampai jatuh menjatuh. Ini satu perbuatan yang tidak elok. Kalau memang kita tak terima sebahagian daripada orang-orang lain yang tak sepahaman dengan kita dan sebagainya, jangan sampai kita menghina kepada mereka. Memadalah bagi kita ni untuk menyampaikan perkara yang benar. Kalau dia terima, itu satu kebaikan untuk dia. Kalau dia tak terima, kebaikan tetap ada pada kita, tetapi tidak ada pada dia. Kenapa kebaikan ada pada kita? Kerana kita telah menyampaikan perkara yang benar, walaupun orang tu tidak menerima. Sebab kita tak boleh nak menentukan hidayah kepada hamba. Kerana hidayah tu hak mutlak Allah Ta'ala. Allah memberi kepada siapa hamba-Nya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita ni sebagai wasilah supaya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Baik. Yang seterusnya, yang ke-20. Janganlah kamu memanjangkan berkata-kata yang menjemukan orang, tetapi hendaklah ia perkataan tu. Tetapi hendaklah ia perkataan itu dengan ringkas lagi memberi faedah.
Apabila kita nak berbicara kepada orang lain, pastikan perkataan kita tu jangan panjang lebar sehingga mendatangkan jemu kepada orang lain. Kemudian pastikan perkataan yang kita nak sampaikan kepada orang lain itu perkataan yang ringkas tetapi memiliki faedah. Ada setengahnya ringkas sampai tak boleh nak difahami. Umpama contoh kita lihat di zaman teknologi ni kan, apabila kita melihat di Facebook ataupun di Twitter ataupun di Instagram dan sebagainya, ada sebahagian daripada pengguna-pengguna media sosial ini, mereka menggunakan bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan yang disingkatkan ataupun yang diringkaskan sehingga perkataan tersebut tak difahami oleh kebanyakan orang, melainkan hanya difahami oleh dia saja. Ini termasuk dalam orang kata menggunakan perkataan yang ringkas sehingga tidak boleh difahami oleh orang lain, atau tak memberi faedah lah. Kalau siapa pernah lihat siapa pernah melihat di antara filem arahan almarhum Tan Sri P. Ramlee kita kan, dalam filem-filem yang dia arahkan itu memiliki tauladan. Kalau siapa yang memerhatikan dan melihat, mereka akan dapati bahawa kebanyakan daripada filem-filem arahan yang diarahkan oleh Tan Sri P. Ramlee itu memiliki maksud-maksud yang tertentu sehingga boleh mendatangkan pengajaran kepada kita. Di antaranya berkaitan dengan ni lah. Kalau siapa yang pernah tengok cerita Pendekar Bujang Lapuk kan, kan dia tak reti baca masing-masing. Kemudian disuruh tulis dalam satu kertas, yang ni tulis betul ni lah, yang ni tulis betul ni lah, yang ni pula orang suruh tulis macam ni, dia tulis benda ni. Akhirnya adakah apa yang mereka cuba sampaikan itu difahami orang lain? Tak, walaupun mereka menganggap perkara tersebut sebagai perkara yang difahami oleh diri mereka tetapi tidak memberi faedah kepada orang lain. Begitu juga dengan berkata-kata. Apabila kita nak bercakap, jangan kita bercakap perkara yang terlalu panjang sehingga mendatangkan jemu kepada orang lain. Kita kena beri hak kepada orang lain untuk berbicara juga. Jangan kita seorang je nak cakap. Kemudian apabila kita meringkaskan perkataan, pastikan perkataan yang ringkas itu memiliki makna dan faedah yang baik. Ini di antara sifat perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita nyatakan pada pengajian Syama'il Muhammadiyah tu berkenaan tentang perkataan dan juga tahunnya Nabi SAW. Maka di antara sifat perkataan Nabi ni ringkas tetapi memiliki makna yang padat. Okey. Jadi kita ni suruh diperintah supaya apa? Mengurangkan berkata-kata. Termasuk dalam kata janganlah kamu memanjangkan berkata-kata yang menjemukan tu. Apa maksud dia? Supaya kita ni jangan terlalu banyak berkata-kata. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Barang siapa yang banyak bicara, tentu banyak dosanya. Siapa yang banyak cakap, dan ni banyak cakap benda yang tak berfaedah lah, banyak cakap benda yang tak berfaedah, maka tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka sedikit rasa malunya. Ni kesan daripada dosa yang ada pada diri kita. Dia menghilangkan sifat malu yang ada dalam diri kita. Bila kata malu ni, dia akan terbahagi kepada dua pembahagian. Yang pertama dia panggil hayaun nafsani, dan yang kedua dia panggil hayaun imaniyun. Jadi haya ataupun malu yang nafsani ni adalah rasa malu yang bersifat tabiat ada dalam diri kita. Malu kelihatan baju kotor, malu kelihatan tubuh besar, ataupun malu kelihatan malu yang ada pada tabiat diri kita. Malu nampak kekurangan, itu dipanggil malu yang nafsani, malu ada pada diri kita. Adapun hayaun imaniyun, yakni malu yang imani, malu yang berkaitan dengan keimanan, adalah rasa malu yang ada pada dalam diri seseorang ini, yang mana dengan sifat malu tu dia malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan dia rasa malu nak meninggalkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sebagai malu imani.
Ini yang malu yang paling penting ni lah. Malu ni yang perlu ada dalam diri kita. Kerana setengahnya ada orang tu memang dia malu kelihatan tak cantik, malu kelihatan buruk, malu kelihatan hodoh. Maka dia pun solek, dia pakai baju yang berwarna-warni, kemudian baju yang singkat, tak pakai tudung dan sebagainya. Tujuan untuk apa? Malu kelihatan tidak elok. Tetapi dia tidak ada malu imani, iaitu malu yang menegah dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang perempuan yang paling utama adalah malu imani ni ada pada diri dia, iaitu rasa malu nak bermaksiat kepada Allah dan malu nak meninggalkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab dia kata, barang siapa yang banyak cakap maka dia akan banyak dosa. Dan barang siapa yang banyak dosanya maka dia akan akan sedikitlah rasa malu yang ada pada diri dia. Okey, dan barang siapa yang sedikit rasa malunya maka sedikit pula sifat waraknya. Siapa yang tidak memiliki sifat malu ataupun sedikit sangat sifat malunya, maka dia itu tidak akan memiliki sifat warak. Warak ni iaitu sifat yang ada pada diri seseorang, memelihara dia daripada tiap-tiap perkara yang tidak berfaedah. Bukan semata-mata meninggalkan perkara yang haram, tetapi warak ni lebih kepada meninggalkan segala perkara yang tidak memberi faedah untuk urusan akhiratnya. Meninggalkan makan yang berlebih-lebihan, meninggalkan pakaian yang bermegah-megahan, meninggalkan segala perkara yang harus secara berlebih-lebihan. Kenapa? Kerana bimbang pada perkara yang harus kalau diambil secara berlebih-lebihan boleh menyebabkan jatuh kepada perkara yang haram. Itu pentingnya sifat warak. Sifat yang memelihara diri seorang hamba itu daripada melakukan perkara-perkara yang harus secara melampau-lampau. Dan barang siapa yang sedikit sifat waraknya maka matilah hatinya. Siapa yang sedikit sifat waraknya maka hatinya akan mati. Ini kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bila hatinya sudah mati, maka bagaimana hati itu nak masuk asrar, rahsia-rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hati itu nak masuk hidayah? Bagaimana hati itu nak masuk cahaya-cahaya keimanan kalau dia sudah mati? Jadi hati yang mati ni seumpama tanah yang gersang. Kita lihat tanah yang gersang tu bagaimana. Nak bercucuk tanam pun tak boleh, nak berteduh pun tak boleh. Sebab apa? Kerana terlalu panas dan sebagainya. Jadi hati yang mati umpama tanah yang gersang, bahkan lebih teruk lagi. Kerana apabila hati itu sudah mati, maka dia akan tertutup daripada mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringkatnya nak menjaga hati supaya jangan mati, dia bermula daripada apa? Bermula daripada menjaga perkataan. Kalau banyak cakap, maka banyak dosa. Apabila banyak dosa, hilang sifat malu. Apabila hilang sifat malu, maka sedikit sifat warak. Apabila tidak ada sifat warak, maka matilah hati dia. Sebab tu nak jaga hati, kena jaga anggota zahir. Bila hati tu dah terjaga, maka terpeliharalah sekalian anggota yang zahir. Jadi jangan banyak cakap. Okey, jangan banyak cakap. Baik. Dan yang seterusnya, janganlah kamu berkata. Janganlah kamu berkata dengan perkhabaran yang mendukacitakan orang atau dengan perkataan yang keluar daripada perhinggaan yang patut dan kesempurnaan adab. Apabila kita nak berkata-kata ataupun nak menyampaikan suatu perkara, janganlah sampai kita menyebabkan orang lain terasa hati, sehingga dia menjadi sedih, sehingga dia rasa seolah-olah dipulaukan ataupun seolah-olah dia rasa dihinakan. Jangan kita nak berkata dengan perkhabaran yang mendukacitakan orang lain ataupun perkataan yang keluar daripada perhinggaan yang patut dan kesempurnaan adab, ataupun kita bercakap sesuatu yang terkeluar daripada adab-adab syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyaklah umpama contoh terkeluar daripada adab ni, cakap kasar, cakap besar, ataupun kita kata mencaci, menghina,
menggelak dan berbagai-bagai lagi perkataan yang tak termasuk dalam adab yang baik. Jadi kita kena jauhkan. Jangan cakap seumpama tu. Kerana tu kena jaga baik-baik perkataan kita ni. Sebab kan dalam kuliah yang lepas pun dah diperingatkan, perkataan itu seumpama cerminan diri seseorang. Kalau dia berkata dengan perkataan yang baik, maka dia dinilai baik oleh orang lain. Kalau dia sentiasa keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang buruk, umpama mengumpat, mencaci, cakap tinggi dan sebagainya, tu maknanya orang boleh menilai bahawa dia ni termasuk di kalangan orang yang memiliki akhlak yang buruk. Okey, jaga baik-baik. Janganlah kamu okey. Dan yang seterusnya yang kedua, janganlah kamu yang ke-22 dah, janganlah kamu bergurau senda pada perkataan, kerana yang demikian itu daripada sifat yang tiada beradab. Terkadang dengan sepatah sahaja boleh hilang sahabat yang akrab. Tu dia kata, jangan kamu bergurau senda pada perkataan. Ini jangan banyak sangat bergurau senda pada perkataan-perkataan yang kita nak cakap. Jangan nak seluruh sokmo. Jangan kita nak nak bergurau-gurau lah. Jangan nak bermain-main sokmo. Kenapa? Kerana yang demikian itu, yang ni orang yang suka bergurau-gurau dalam perkataannya tu. Yang suka bergurau-gurau dalam perkataannya itu termasuk dalam sifat yang tiada beradab. Okey, termasuk di kalangan orang yang tidak beradab. Dan terkadang dengan sebab sepatah perkataan je, kita niat nak bergurau, tetapi oleh kerana kita ni jenis gurau kasar, suka menggelar-gelar orang, suka cakap benda-benda tak molek, dengan sebab sepatah perkataan saja boleh menyebabkan kita hilang sahabat yang akrab, yakni sahabat yang rapat dengan kita. Contohnya kita nak gurau dengan rakan kita, tapi sampai kita menyentuh isu hal peribadi dia, ataupun menyebabkan dia rasa malu, ataupun menyebabkan dia rasa teramat mengaibkan diri dia, sehingga dia rasa marah kepada kita, sehingga menyebabkan terputusnya hubungan di antara kita dengan dia. Sebab tu gurau ni dia termasuk dalam perkara yang harus seandainya tidak berlebih-lebihan. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun termasuk di kalangan orang yang ada gurauan dalam perkataannya ketika hidupnya. Tetapi gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun gurau, Nabi tak sampai berdusta. Walaupun bergurau, Nabi tak sampai menyakiti orang lain. Walaupun bergurau, Nabi tak sampai menghina orang lain. Adapun kita hari ni kalau bab bergurau, Allah, bukan kata nak buat ketawa orang, dan sampai satu tahap menipu, menghina, mencela, sampai memalu dan mengaibkan orang lain. Jadi kita kena tahulah batas-batas gurauan yang dibenarkan pada syarak. Para ulama mereka ada meletakkan garis panduan. Gurauan yang macam mana yang dibenarkan oleh syarak. Di antaranya syarat dia apa? Yang pertama, jangan menjadikan pembohongan ataupun suatu yang diada-adakan sebagai bahan yang dijadikan untuk orang ketawa. Maknanya kita berbohong ataupun kita reka-reka benda yang tak ada, tujuannya untuk buat orang ketawa. Nak bergurau lah tu kan. Kita reka-reka, kita buat cerita dan kita ada-adakan cerita supaya orang ketawa. Contohnya lah kan, kalau kita lihat di TV tu, orang gelak, orang yang suka buat ketawa orang lain ni dipanggil sebagai pelawak. Pelawak. Tapi orang yang di Pantai Timur ni, bila kata pelawak ni, ada tak kata pelawak? Pelawak ni maksudnya apa? Pelawak ni maksudnya apa? Orang yang suka menipu. Pelawak maksudnya pendusta. Kena dah lah. Pelawak tu maksudnya orang yang suka berdusta. Maksudnya apa? Dia mereka-reka suatu pembohongan ataupun suatu yang diada-adakan supaya apa? Supaya orang jadi suka, supaya orang jadi gelak, supaya orang jadi kita kata ketawa. Ni kena jaga baik-baik. Asalkan apa? Sebab perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh syarak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan wailul lilladzi yuhadditsu
fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Nabi SAW menyatakan celakalah, binasalah untuk orang yang berkata-kata lalu ia berdusta, semata-mata untuk apa? Menjadikan orang ramai ketawa. Nabi kata apa? Celakalah untuknya, celakalah untuknya. Tu. Ni kan banyak kan. Jadi kita kena hati-hati. Nak bergurau boleh, tapi jangan sampai gurauan kita itu termasuk dalam gurauan yang berdusta, berbohong, nak buat orang suka dan sebagainya. Dan yang kedua, syarat gurauan itu tidak termasuk dalam penghinaan kepada orang lain ataupun memperolok-olokkan seseorang. Tu kita menghina orang lain dalam gurauan kita. Ni kan banyak kita lihat di TV dan sebagainya. Bila dia nak kenakan orang ni, maka dia pun buat dalam bentuk lawak sehingga orang tu jadi orang lain ketawakan orang tu. Ni termasuk dalam perkara yang ditegak oleh Nabi SAW. Dan dalam Al-Quran pun ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Nabi SAW menyatakan bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Maksudnya apa? Cukuplah seseorang tu dianggap sebagai orang yang jahat apabila dia menghina ataupun merendah-rendahkan saudara muslimnya. Nak jaga baik-baik. Kalau kita nak bergurau, jangan sampai kita merendahkan ataupun menghina ataupun memperolok-olok akan orang lain. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bukan gurauan yang sehingga boleh menimbulkan ketakutan ataupun kegemparan kepada orang lain. Ni kena jaga baik-baik. Kenapa? Kita lihat di zaman kita sekarang ni, orang suka buat prank. Kan? Prank tu satu perbuatan yang dia nak suka-suka, tetapi terkadang prank tu sampai melampau-lampau, sampai menimbulkan ketakutan kepada orang, sampai menimbulkan gempar pada orang. Padahal benda tu bukan benda betul. Kita menyebarkan satu-satu berita di mana? Di Facebook, di Twitter dan sebagainya, tujuan supaya orang takut. Contohnya kita di musim musibah ni, kan? Di musim musibah ni, bila Kementerian Kesihatan bagi tahu macam ni, nanti ada berita yang palsu pula kata, kat sini ada gini, orang ni macam ni, orang ni. Jadi orang jadi takut. Tujuan tu tak apa, tujuan tu untuk gurau je, tapi orang jadi takut. Maka ni termasuk dalam gurauan yang ditegak. Jadi perbuatan prank dan sebagainya tu termasuk dalam perbuatan yang tegak oleh syarak. Nabi SAW pernah menegur para sahabat. Di antaranya Abu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia menyatakan satu hari ni kami bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika dalam permusafiran tersebut, di antara kami ni ada yang tidur. Salah seorang daripada kami ni tidur. Maknanya terlelaplah di atas binatang tunggangan. Sehinggalah kepalanya tu nak jatuh ke bawah. Kau orang tidur biasanya kalau dalam kereta pun bila dah ngantuk sangat sampai nak jatuh. Jadi ada seorang sahabat ni ketika dia bermusafir dengan Rasulullah, gitulah tidurnya sampai kepalanya ke bawah. Kemudian ada seorang yang lain daripada kalangan sahabat ni, dia datang kepada lelaki tersebut yang tengah tidur ni, tujuannya untuk bergurau lah. Tujuannya untuk bergurau. Apa yang dia buat? Dia cabut satu anak panah daripada bekas anak panah yang ada pada lelaki yang telah terlelap tadi. Ketika dia tidur, dia meletakkan sarung anak panahnya di belakang dan ada beberapa busur panah. Jadi apabila dia tidur tu, lelaki seorang lagi sahabat datang, maka dia ambil. Soalnya dia rentak. Bila dia cabut gitu, jadi lelaki ni dia tersadarlah. Mana senjata dia sedang diambil oleh orang. Jadi terkejut, dia rasa takut. Terkejut sampai rasa takut. Jadi yang lain ni ketawa. Jadi Nabi SAW bila dia nampak, maka Nabi terus tegur. Nabi kata, la yahillu limuslimin ayyurawwi'a musliman. Maksudnya apa? Tidak halal, mana tak boleh bagi seseorang menimbulkan ketakutan kepada seorang muslim yang lain. Maka tak boleh. Walaupun atas nama gurau sekalipun, tak boleh. Ini kena jaga baik-baik. Kenapa terkadang apabila kita buat macam ni boleh menimbulkan kesan yang buruk kepada orang yang disergah ataupun orang yang dibuat prank ataupun orang yang digurau tu. Okey. Jadi mana yang ketiga, bukan gurauan yang boleh menimbulkan ketakutan ataupun kegemparan kepada orang lain. Ini banyak berlaku di akhir zaman. Ini kena jaga baik-baik.
kena nasihatkan, jangan buat, jangan kita perzahirkan benda ni. Kenapa? Ia termasuklah gurauan yang ditegak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, di antara adab nak bergurau ni apa? Janganlah kita bergurau pada tempat yang sepatutnya kita kena serius. Dan jangan pula kita ketawa pada tempat yang sepatutnya kita menangis. Kerana tu kita kena jaga baik-baik. Sebab ada ketika kita diperbolehkan untuk bergurau, dan ada ketika kita tak boleh tak diperbolehkan ataupun dilarang untuk bergurau. Bukan setiap tempat tu kita boleh bergurau, kerana setiap tempat dan kedudukan itu ada ahwal dan kelakuan yang perlu dijaga. Orang yang bijak ni orang yang tahu meletakkan dirinya pada tempat yang bersesuaian dan dengan keadaan yang sesuai. Mana dia tahu majlis ni bagaimana, duduk di sini bagaimana. Mana bukan setiap masa tu nak ketawa dan sebagainya. Umpama contoh orang menuntut ilmu, dalam majlis ilmu, dalam masjid pula, itu bukan tempat bergurau. Ini orang tengah mengajar, terkadang ustaz tengah mengajar kitab dan sebagainya, duduk belakang duduk kekek, duduk ketawa suka dan sebagainya. Itu memang termasuk dalam perkara yang tak boleh lah. Kerana tidak kena pada tempat. Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi menyatakan, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa rij'atu. Maksudnya Nabi kata 3 perkara sungguhnya adalah sungguh, dan gurauannya juga adalah sungguh. 3 perkara kalau sungguh-sungguh buat, jadi betul. Sungguh akan berlaku. Walaupun bergurau juga akan jadi berlaku. Pertama apa? Nikah. Nikah. Kalau dah cukup walinya, dah cukup ada walinya, kemudian ada pengantin perempuannya, ada pengantin lakinya, ada 2 saksinya, kemudian ada ijab dan kabul. Ijab tu pula menggunakan nama yang betul bagi orang yang berada di situ, walaupun kata kita gurau je, tak boleh. Maka jadi betul. Yang kedua apa? Talak pun tak boleh buat gurau. Kita cakap dengan isteri dia kan, contohnya ada seorang ni, dia kata pada isteri, aku talakkan kau. Kemudian gurau je, kampun saja je. Tak boleh. Talak walaupun gurau pun akan jatuh. Dan yang ketiga apa? Rujuk. Yang ini kembali kepada isteri telah berlaku cerai. Walaupun gurau pun rujuknya itu kembali semula. Okey, ini di antara adab yang perlu dijagalah. Dan yang kelima, adab yang bergurau ni maksudnya apa? Hendaklah gurauan itu mengikut kadar yang diterima akal. Bergurau dengan suatu perkara yang boleh diterima akal dalam batasan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Janganlah kita ni bergurau yang melampau-lampau, sehingga terkadang terkeluar daripada adab dan tata sila sebagai manusia. Maka tak boleh bergurau yang berlebih-lebihan. Kerana gurauan ni termasuk dalam perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi janganlah sampai berlebih-lebihan, kerana perkara yang berlebih selalunya akan mengandungi mudarat. Setiap perkara yang harus kalau dilakukan secara berlebihan pasti akan mengundang kemudaratan. Makan harus, bila berlebihan mudarat. Tidur harus, kalau berlebihan mudarat. Cakap harus, kalau berlebihan pun bermudarat. Ketawa, gurau harus, tapi kalau berlebihan juga akan mendatangkan kemudaratan. Nabi menyatakan, wala tuksirit dhahik, fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Nabi kata janganlah terlalu banyak ketawa. Kenapa? Kerana sesungguhnya banyak ketawa akan mematikan hati. Orang yang ketawa saya berdekah-dekah, hatinya gelap. Bila hatinya dah gelap, suka nak menerima kebaikan. Sebab tu janganlah kita ketawa berlebih-lebihan. Memadalah suka tu sekadar kita zahirkan dengan senyuman, ataupun kalau nak ketawa sampai terbuka mulut pun seperti mana Rasulullah lah, sampai nampak gerham dan sebagainya. Tapi janganlah sampai berdekah-dekah dan berpanjangan suka. Itu termasuk dalam perkara ataupun akhlak yang tidak baik. Baik, kita lihat beberapa perkara
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, okey, jadi kuliah malam ni kita panjang sedikit sebab 2 malam kita tak mengajar. InsyaAllah kita akan berhenti jam 10.30. Diharap dapat bersabarlah sebab saya nak habiskan bab adab berkata-kata ni sampai kita masuk kepada kuliah akan datang, itu adab agama. Ada beberapa poin lagi, mungkin 4. Okay, insya-Allah. Nabi SAW bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi menyatakan barang siapa yang banyak ketawa akan ditimpakan dengan azab ataupun seksa dengan 10 perkara, ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Yang pertama, Nabi kata hatinya akan mati. Seperti mana hadis yang kita bacakan tadi. Hatinya akan mati. Dan orang yang banyak ketawa, yang kedua, akan kehilangan cahaya hidayah pada wajahnya. Akan hilang cahaya kebaikan, cahaya kebenaran daripada wajah-wajahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak ketawa ni dia telah menggembirakan syaitan laknatullah. Orang yang banyak ketawa, syaitan sangat suka, umpama geng dia lah. Tu. Yang keempat, orang yang banyak ketawa akan mengundang kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud banyak ketawa sini, yakni ketawa yang yang tidak ada, ketawa yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan dia lah, yakni ketawa yang berlebih-lebihan. Ada ketawa sikit-sikit kerana gembira melihat anak berjaya dalam peperiksaan, itu diharuskan, tak ada masalah. Kita rasa suka dengan sebab berkahwin dan sebagainya, itu termasuk perkara yang diharuskan, tapi jangan berlebih-lebihan. Okey. Dan yang kelima, orang yang banyak ketawa ni apabila di hari kiamat nanti akan banyaklah persidangannya di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ditanya, kenapa ketika di dunia kau banyak sangat ketawa? Apa yang menyebabkan kau ni suka sangat ketawa? Kat sini ketawa, kat sana ketawa, kat sini ketawa. Yang ketawa yang berlebih-lebihan. Okey. Dan yang keenam, orang yang banyak tertawa ini akan dibiarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Maksudnya apa? Dia tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Beratlah kalau kita ni dijauhkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang ke-8 yang ke-7, pertama tadi kita lihat Allah akan benci dia. Kemudian Nabi SAW akan berpaling daripada dia. Dan yang ketujuh ni apa? Malaikat pun akan mengutuk dirinya. Malaikat akan mengutuk orang yang suka ketawa. Orang yang banyak ketawa. Okay. Dan yang seterusnya, yang ke-8, seluruh ahli langit dan ahli bumi membencinya. Pada hakikatnya sekalian dari mana makhluk-makhluk Allah ni benci kepada orang yang suka ketawa. Dan yang ke-9, dia akan banyak melupakan perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupannya. Dia akan cepat lupa. Terutama kita lihat mana kena larang lah bagi anak-anak kita yang dalam waktu dia menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Jangan kita berikan sesuatu yang boleh menyebabkan dia ni jadi suka sokmo, ketawa sokmo, suka kepada hiburan dan sebagainya. Kenapa? Perkara itu menyebabkan dia menjadi gelap hatinya. Bila hatinya jadi gelap, banyak perkara yang telah dia akan lupakan. Dan yang terakhir, orang yang banyak ketawa ni, segala rahsianya ketika di dunia akan terbongkar pada hari kiamat. Akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia. Kerana banyak tertawa di dunia akan menyebabkan dia berduka cita di hari akhirat kelak. Tidak akan berhimpun dua perkara. Siapa yang suka di dunia, dia tak akan suka di akhirat. Siapa yang sedih ketika di dunia, dia tak akan sedih ketika di akhirat. Maksudnya apa? Ketika di dunia, kalau dia suka sangat pada dunia, maka dia tak akan dapat kenikmatan di akhirat. Tapi siapa yang sedih ketika di dunia ni, dia mendapat kepayahan semata-mata nak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat kelak dia tak akan berduka cita kerana dia mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, yang ke-23. Apabila ia hendak berkata-kata. Okey, nak gurau boleh tapi jangan lebih-lebih dah. Apabila ia hendak berkata-kata
dengan perkataan yang menyukakan hati. Berseluruh. Apabila dia nak berkata dengan suatu perkara yang ada unsur-unsur yang boleh menyukakan hati, ataupun nak bergurau lah, maka janganlah ia membanyakkan tertawa lebih dahulu daripada taulan-taulannya. Kan setengah orang ada macam tu kan, belum cakap ni ketawa dulu dah. Benda tu kelakar ataupun lucu, tapi dia cakap tu dalam keadaan tertawa terlebih dahulu. Jadi dia kata janganlah ia perempuan tu membanyakkan tertawa lebih dahulu daripada taulan-taulannya, supaya apa? Supaya tiada hilang lemak manis seluruhnya itu, dan malulah ia perempuan apabila tiada mereka itu ketawa kemudian daripadanya. Ini dilarang. Dia kata apa? Apabila kita ada perkara yang mungkin melucukan, kita nak khabar kepada orang lain, jangan kita dahulukan dengan ketawa. Kenapa? Apabila kita banyak ketawa, orang lain tak tahu apa benda yang dia ni ketawa ni. Kenapa suka sangat ni cerita? Betul-betul kita pun ketawa dulu, ketawa. Jadi apabila kita cerita ni, benda tu seolah dah hilang nikmat, hilang lucunya, sehingga orang pun buat takti je, ataupun orang pun tak tertarik dengan cerita kita, sehingga orang pun tak tertawa. Maka ketika itu akan jadi malu. Pada kita macam kelakar, pada kita macam melucukan, macam best je kan, tapi orang lain kata gitu je, umpama macam tu, maka malulah kita. Sebab tu kena hati-hati. Dalam berkata-kata, bukan semua orang tu keseronokannya sama macam kita. Sebab tu disuruh kurangkan daripada bergurau senda. Tak salah kita nak banyak bergurau senda dan sebagainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketawanya sehingga menampakkan gigi gerahamnya itu bila ketika Nabi menceritakan tentang kenikmatan di hari akhirat. Kerana sukanya Nabi dengan kenikmatan akhirat yang diberikan kepada sahabat-sahabatnya ataupun kepada umat-umatnya dan kepada dirinya sendiri, maka ketika itulah Nabi rasa suka menceritakan kepada umatnya. Adapun kalau perkara yang melibatkan keduniaan, Nabi ni senyum je. Dia takkan suka macam tu. Mana biasa sajalah. Taklah sampai macam kita kalau bab dunia ke, Allah hai. Betul orang kata lupa dunia. Sebenarnya bukan lupa dunia kalau dah ketawa ni, lupa akhirat. Dunia tak lupa, sebab tu dia suka. Yang dia lupa apa? Akhirat dia lupa. Jadi kena ingat baik-baik. Lagi-lagi perempuan, kalau bab ketawa ni kena jaga-jaga. Walaupun dalam rumah sekalipun, ada ketikanya kita ketawa dengan mengilang-ngilai, mengekek-ngekek dan sebagainya. Orang dengar, di luar orang akan dengar. Orang kata, apa ni? Ketawa macam tu sekali, dia akan jadi bicara yang tidak elok. Lagilah kalau kita ketawa depan orang, ketawa depan orang tua dan sebagainya, dan terkadang ketawa depan ibu bapa kita sendiri. Ni pun tak patut. Walaupun perkara tu melucukan, tapi jangan sampai kita menzahirkan ketawa yang berlebih-lebihan di hadapan ibu bapa kita ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Tu kena jaga baik-baik. Kemudian yang seterusnya, jangan sekali-kali, ni adab berkata-kata, jangan sekali-kali memuji atau memegahkan diri di hadapan orang. Dia kata jangan sekali-kali memuji atau memegahkan diri di hadapan orang. Kita dilarang untuk kita mengangkat diri kita sendiri. Ujub dia panggil. Kita memuji diri kita sendiri dan kita memegahkan. Kita ceritalah, tak ada orang lah yang lebih pandai masak, tak ada orang lah yang lebih cantik, tak ada orang lah yang lebih pandai melebihi daripada diri aku. Mana nak cari orang yang seumpama tu? Tu mana muji diri sendiri. Ni dilarang. Jangan sekali-kali kita nak puji diri sendiri ataupun megahkan diri sendiri di hadapan orang. Dengan sebab kaum keluarga ataupun bangsanya, kaum keluarga ataupun orang yang ada di sekitarnya, ataupun menzahirkan ilmu, atau molek pakaian, atau cantik parasnya. Mana jangan kita puji diri kita ataupun kita puji kaum keluarga kita ataupun kita puji bangsa kita depan siapa? Depan orang ramai. Ini di antara perkara yang dilarang. Tapi kadang kita tak jaga benda ni. Ibu bapa, ketika berada di hadapan orang, jangan kita terlalu mengangkat-ngangkat sangat anak kita.
Kenapa? Ada kemungkinan orang yang berada di hadapan kita ni mereka tak memiliki anak. Kalau kita puji-puji sangat anak kita, bukan semua orang nak dengar. Faham? Kemudian kita sendiri ni, faham? Maksudnya kita jangan memuji diri kita di hadapan orang lain. Sebab apa? Orang tahu dah siapa kita. Orang tahu dah siapa kita. Dan jangan kita puji keluarga kita di hadapan orang lain. Sebab apa? Orang lain terkadang tak berapa suka nak mendengar cerita tentang kelebihan yang ada pada diri kita. Jangan kita banding-bandingkan. Jangan kita nak bandingkan, ni macam ni, ni baik lagi, ni tak baik lagi. Jangan. Kenapa? Kerana kita kena perhatikan kehidupan orang tak sama macam kita. Kita ada kelebihan, kita ada kebaikan. Belum tentu orang yang bersama dengan kita tu dapat apa yang kita dapat. Terutama ibulah kena jaga baik-baik. Tak usah kita nak mengangkat sangat kelebihan yang ada pada ahli keluarga kita ni kepada orang lain, anak-anak kita kepada orang lain. Memada kita saja yang mengetahui itu dah baik dah, cukup dah kita saja yang mengetahui kelebihan yang ada pada anak kita. Sebab kita kena pandang keadaan orang lain. Atau menzahirkan ilmunya, ataupun memuji itu dengan menunjukkan keilmuan yang ada pada diri dia. Dia lebih bijak, dia lebih baik, dia lebih pandai daripada orang lain. Tu kena hati-hati. Ataupun memuji tentang moleknya pakaiannya, ataupun cantik parasnya. Kenapa? Kerana semuanya itu, yakni dirinya sendiri, kaum keluarganya, ataupun bangsanya, ataupun ilmunya, ataupun pakaiannya, ataupun paras dirinya itu, kerana semuanya itu tidak terlindung kepada sekalian orang. Semua tu tak sembunyi, orang tahu dah. Kita ni comel ke, kita tak comel ke, pakaian kita baik ke ataupun tak baik ke, kita ada ilmu ke ataupun tak ada ilmu ke, kaum keluarga kita tu baik ke tak baik ke, maka semua tu tak terlindung daripada pengetahuan orang. Semua orang tahu. Takut-takut bila kita cerita tak membetuli, orang jebik je. Mananya baiknya. Contoh. Jadilah kita kata bual bicara yang tidak baik daripada orang lain. Baiknya diam je lah. Tak usah kita nak memuji diri sendiri. Okey, baik. Dan yang ke-25, janganlah ia bercampur pada suatu yang tiada berfaedah atau merisik-risik akan hal ehwal orang. Okey, ini kita hurai dah tadi. Maknanya janganlah kita bercakap tu termasuk dalam perkataan-perkataan yang tiada berfaedah ataupun kita merisik-risik akan hal ehwal orang. Tajasus tadi, kita cari-cari tahu tentang urusan orang lain. Nak sibuk tahu tentang orang lain, dia panggil fudul. Fudul maksud apa? Nak cari tahu tentang orang lain. Pantang dengar je. Dua orang cerita, dia daripada jauh je, sosek-sosek dia mari dekat. Benda tadi kau cerita, kau cakap apa tadi? Apa dia ni cerita tu? Tu nak cari tahu. Nak sangat tahu tentang urusan orang lain. Maka ni termasuk dalam perkara yang dilarang. Okey. Dan yang ke-26, yang terakhir, apabila diamanatkan oleh seseorang akan perkataannya, maka janganlah dibukakan dia. Kenapa? Kerana menyembunyikan rahsia itu setengah daripada kehendak-kehendak adab. Kalau ada orang beri amanah kepada kita, aku ada sesuatu nak khabarkan kepada engkau, hanya engkau saja yang tahu, maka aku harap kau jangan bagi tahu kepada orang lain. Ini panggil apa? Rahsia. Dia suruh kita menyimpan satu perkara yang merupakan rahsia dalam kehidupannya ataupun tentang diri dia, maka janganlah kita bukakan rahsia dia. Kenapa? Kerana menyembunyikan rahsia itu daripada setengah akhlak-akhlak yang baik. Kelakuan yang baik, maka orang yang di antara orang yang memiliki akhlak yang baik adalah orang yang menyimpan rahsia sahabatnya. Ini terkadang kita waktu baik kita simpan, tapi bila dah bermusuhan, maka itulah kita buka. Kau nak tahu tak, dia sebenarnya macam ni. Kenapa? Kerana aku tahulah setiap rahsianya tu ada dalam genggaman aku. Sedangkan waktu orang tu berbicara kepada dia rasa orang ni adalah orang yang boleh diamanahkan dengan cerita-cerita tertentu ataupun kisah-kisah peribadi dalam diri dia. Kerana tu dia bagi tahu. Rupanya kita ni pula
Bila ada waktu baik, kita tak cerita. Bila ada permusuhan, barulah kita nak cerita dengan orang, nak buka dan sebagainya. Tu jangan. Kalau kita rasa kita tak mampu nak menyimpan amanah rahsia daripada orang, maka jangan ambil rahsia tersebut. Kalau dia kata, ni perkara ni rahsia ni, kau jangan bagi tahu pada orang lain, maka kita kata, kalau macam tu tak perlulah kau cerita kepada aku. Kerana apa? Aku rasa berat nak memikul amanah ni. Takut-takut nanti aku tercerita kepada orang lain. Aku tercerita pada orang lain. Jadi bila dia kata jangan cerita pada orang lain, kita pun okey, aku tak akan cerita pada orang lain. Kita jumpa, anda dapat cerita pada kawan, balik kita cerita dengan suami kita. Bang, tapi awak jangan cerita pada orang lain. Saya dapat kisah ni daripada kawan saya. Dia kata jangan cerita pada orang lain. Tapi awak bukan orang lain pun, awak suami saya kan. Contohnya. Tapi awak jangan cerita pada orang lain. Tu amanah tak? Tu tak amanah. Walaupun orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Bila dah diberikan amanah supaya jangan ceritakan kepada orang lain, maka jangan diceritakan. Tapi kalau perkara tersebut termasuklah rahsia yang melibatkan maksiat, kemungkaran dan sebagainya, jangan simpan. Wajiblah untuk kita mencegah perkara tersebut. Umpama contoh dia kata, kau jangan cerita pada orang lain. Apa? Rumah tu malam kena pecah, akulah ambil. Akulah masuk situ. Mana rahsia ni jangan cerita dengan orang. Kita pun tak apalah, aku takkan cerita dengan orang. Janganlah. Kalau perkara yang melibatkan maksiat dan kemungkaran, tak dianggap sebagai rahsia, bahkan perkara tu wajib ditegah. Okey, baik. Maka habislah kita membicarakan tentang adab berbicara. Ada 26 adab. Adab berkata-kata yang telah kita bincangkan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Sebab berbicara ni satu perkara yang sangat penting. Di antara kita kata anggota yang tak berhenti daripada bertugas ialah lisan kita. Itu banyak berbicara. Kerana tu kita kena jaga baik-baik. Kita kena lihat siapa yang berhadapan dengan kita, kepada siapa kita melontarkan perkataan kita, dan bagaimana adab ketika berbicara. Itu sangat penting. Kerana setiap apa yang kita khabarkan, dia mencerminkan tentang diri kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat beramal dengan adab-adab yang telah dinyatakan ini. Mudah-mudahan walaupun tak dapat melaksanakan dengan keseluruhannya, kita dapat melakukan sebahagian daripada apa yang telah kita bincangkan sebagai perkara yang akan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah kuliah yang lagi akan datang, satu bab saja lagi untuk kita menghabiskan kitab ni, iaitu pelajaran yang ke-30 berkaitan tentang adab agama. Okey, berkaitan tentang adab agama. Mana ini merupakan bab yang terakhir. Jadi insya-Allah saya peringatkan sekali lagi, habis saja kitab adab perempuan juzuk yang pertama ni, kita akan sambung dengan kitab adab perempuan juzuk yang ketiga. Dia tak ada yang kedua, dia masuk terus yang ketiga. Jadi siapa-siapa yang masih lagi belum memiliki kitab, maka bolehlah berusaha untuk mendapatkan kitab adab perempuan juzuk yang ketiga, yang akan kita sambung kita akan sambung terus pembacaannya setelah kita khatam membaca kitab adab perempuan juzuk yang pertama. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kemudahan kepada kita untuk kita meneruskan pengajian kita ni sampailah kepada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurnia dan melimpahkan kurniaan nikmat, taufik dan hidayah untuk kita semua, untuk sentiasa kekal menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi umat yang sentiasa menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.